Cikgu rekod kan? Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu semua, sebelum kita mulakan, untuk pengetahuan kamu semua, okey, kelas hari ini adalah kelas kita yang terakhir untuk bulan November dan kelas kamu seterusnya akan berlangsung pada hari Khamis minggu depan. Okey, dan hari Khamis, dan kita akan buat setiap hari Khamis sahaja, tidak ada lagi hari Sabtu. Bulan Disember ni tak ada hari Sabtu. Semua hari Khamis sahaja. Sebab apa? Nak memberi peluang kepada semua pelajar untuk berehat dan bercuti lah. Okay. Jadi cikgu harap kamu semua telah pun boleh join untuk kelas sejarah tingkatan 3 pada bulan Disember. Dan pada bulan Disember macam cikgu cakap, cikgu akan buat kelas sejarah tingkatan 3 pada bulan Disember untuk memulakan topik-topik sejarah tingkatan 4. Maknanya kita akan mulakan sejarah-sejarah tingkatan 4, tapi ramai yang nak tahu berkaitan dengan apa tahu? Berkaitan dengan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. So kita akan lihat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pada minggu hadapan. So jangan lepaskan peluang untuk join kelas itu pada minggu hadapan. Baik. So kita nak lihat berkaitan dengan soalan-soalan ini. Dan ada yang kata, minggu depan Selasa, macam Rahman kata, minggu depan akan ada exam. So yang lain-lain, siapa lagi yang akan exam pada minggu depan? Anyone here yang akan exam pada minggu hadapan? Selain daripada Rahman, ke kamu semua dah habis dah exam? Adam kata exam minggu depan. Okey, bagus. Yang lain-lain? Saya semalam. Ahmad Faiz. Macam mana Ahmad Faiz? Boleh jawab? Boleh jawab semalam exam. Boleh jawab tak? Boleh lah. Okey. Boleh lah Bunyi macam pasrah je. Boleh lah. Okey. Baik, tak apa. Tak apa. Cikgu yakin kamu boleh jawab. Kamu boleh jawab. Cikgu yakin. Okey. Baik. So kita akan meneruskan kita punya ulang kaji berkaitan dengan soalan-soalan ini. Baik, kali ini kita akan buat sedikit perbezaan, iaitu kita akan buat apa tahu? Cikgu tak akan minta kamu baca apa semua, tidak. Tetapi hari ini cikgu nak ajak kamu bagaimana untuk menjawab soalan-soalan ini menurut penilaian cikgu. Cikgu akan menilaikan setiap soalan dan pilihan jawapan, kemudian cikgu akan serahkan kepada kamu untuk menjawab. Dan kamu jawablah di dalam group chat. Direct message pada cikgu. Jawapan apa dia? A, B, C, D, macam tu. Tapi sebelum itu, cikgu akan buat penilaian. Kenapa macam tu cikgu? Sebab kadang-kadang cikgu telah berikan soalan ini dan cikgu buat penilaian, cikgu buat jawapan. Kenapa jawapan kamu berbeza dengan jawapan cikgu? Ini mesti ada masalah. Iaitu apa? Penilaian kamu berbeza dengan penilaian cikgu. Jadi kita nak sinkronizekan supaya kamu boleh lihat apa yang cikgu nampak. Bagaimana cikgu nilaikan pilihan jawapan itu. So bagaimana kamu nak buat pilihan jawapan yang betul. Itu kita nak belajar pada hari ini. Ini teknik ni memang susah. Tapi teknik ni memang penat, tapi kita boleh dapat jawapan yang betul. Jom kita buat sama-sama kita mulakan dengan soalan nombor 1. Baik. Contohnya nombor 1 ni kalau kita lihat iaitu tentang sistem timbangan. Sistem timbangan berikut merupakan kalau kita lihat sistem timbangan berikut digunakan oleh masyarakat Melayu untuk menimbang emas. Biasakan diri untuk kamu bulatkan kata kunci soalan. Soalan ni nak sistem timbangan untuk menimbang emas. Dan juga mayam. Satu mayam bersamaan dengan berapa? So kita tahu bahawa mayam ni sebenarnya bersamaan dengan apa? Kita tak perlu tengok 1, 1, 12, 20. Tapi kita tengok dia punya unit ukuran. Yang ini kati, yang ini bungkal, yang ini saga, dan juga yang ini length. Yang mana satu cikgu? Buang mana-mana yang kamu yakin ianya salah. Salah tu macam mana? Kati. Kalau kita tengok kati untuk timbangan
daging dan juga sayur-sayuran. Okey, satu kati, satu tahil. So, ini untuk emas. So, ini tak boleh. Tak boleh diterima, salah. Okey, kemudian satu bungkal. Kemudian 12 saga dan 20 leng. Leng tu panjang sebenarnya tau. Leng tu panjang. Jadi, leng ini okey tak ada kaitan dengan emas sebab leng tu panjang. Okey 20 leng tu. Jadi kita boleh buang okey 20 leng itu. So tinggallah satu bungkal dan 12 saga. Yang mana satu? Yang mana satu? So C atau B. Baik, untuk pengetahuan kamu, mayam yang paling kecil. Okey, mayam yang paling kecil untuk emas. Kemudian di atas dia ada satu lagi dan atas dia ada satu lagi unit ukuran dia. Jadi yang mana satu? Satu mayam bersamaan dengan berapa? Okey. Jadi yang mana satu? Antara C atau B? Yang mana satu? Okey, Alif dah bagi tahu. Okey, Alif betul. Okey, tuliskan jawapan kamu direct message pada cikgu dekat group chat. Dan cikgu akan jawab betul atau salah. Sebab cikgu tak akan bagi jawapan Cikgu tak akan bagi jawapan. Baik, Alif betul. Amira Roslan betul. Betul. Alif, Amira Roslan betul. Yang lain-lain, Adam salah Adam. Salah. Sebab itu besar. Ikhwan Haziq betul. Abdul Rahman betul. Bagus. Okey. Okey, betul juga yang dot tu. Apa nama dot pun cikgu tak tahu. Betul juga. Bagus. Yang lain-lain boleh cuba. Salah tak ada masalah. Cikgu hanya akan kata, okey salah. Okey salah. Macam tu je. Okey, boleh tulis jawapan kamu di group chat. Cikgu harap semua 19 orang tolong hantar bagi tahu jawapan kamu dalam group chat. Edlina salah. Okey, Edlina salah. Bungkal dia lagi besar. Dia besar. Okey, dia lagi besar. Jadi jawapan dia adalah ya, Ahmad Faiz betul. Okey, Nur Edlina betul. Okey, Nur Edlina baru betul. Okey, so di sini bagaimana kamu menilai? Maira betul Maira. Betul Maira. Okey. Baik, bagus. Bermakna kamu dah tahu, oh ini proses dia, iaitu kamu kena buat penilaian. Okey. Baik. So, cikgu rasa ramai yang dah mahir. Okey, jom kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Apakah negara yang terlibat dengan pembinaan terusan berikut, iaitu terusan Suez? Negara apa yang terlibat dalam pembinaan terusan Suez? Adakah Itali? Adakah Jerman? Adakah Belanda? Ataupun adakah Perancis? Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, kita boleh buang negara-negara yang tak berkaitan. Okey, iaitu antaranya adalah negara seperti Itali kita boleh buang. Okey, dan juga satu lagi iaitu Jerman. Kita boleh buang Jerman. Sebab tak ada kaitan. So sekarang ni kita kena pilih Belanda ataupun Perancis. Baik. Kalau kita kata, cikgu, negara yang terlibat, kenapa dia terlibat? Ini clue dia. Orang yang buat terusan Suez tu, arkitek yang buat terusan Suez tu adalah orang ini. Orang Belanda ke orang Perancis? Ya, betul. Betul Abdul Rahman. Okey. So sekarang kamu pilih jawapan dia C atau D. So Amira Roslan, betul Amira Roslan. Okey, betul, bagus. Amira Roslan, dot salah. Adam betul. Nur Edlina betul. First impression Alif, jawapannya adalah Alif, salah Alif. Salah. Ya, Abdul Rahman betul. Maira betul. Maira betul. Kamu kena tahu terusan Suez ni, terusan Suez ni, okey, datang daripada negara yang mempunyai binaan besi yang tertinggi pada zaman itu. Datang daripada negara yang mempunyai binaan besi tertinggi pada zaman itu. Negara mana yang ada binaan besi tertinggi pada zaman itu? Itulah negara ini. So Ikhwan Haziq betul. Alif betul. Okey, nampak tak di situ?
Sebab orang-orang negara itu dia memiliki kemahiran architecture. Memiliki kemahiran architecture. Kalau dia boleh buat besi, yang binaan besi tertinggi di negara dia, sudah tentu dia boleh buat terusan sesuai dengan senang saja. So negara mana tu? Okay. Itu dia punya clue dia. Right. So nombor 2, okay, ramai yang dah dapat jawab. Bagus. Bagus Baik. Okey, kita berhenti sekejap 2 minit untuk kita menghormati azan. Sekejap Sekejap je. Okey. Baik, alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan Azan asar. Okey. Baik, kita nak sambung pembelajaran kita. Okey, soalan yang ketiga. Okey, tengok semua Okey, tokoh berikut telah ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau. Okey, baik. Soalan nombor 1, soalan nombor 2 adalah daripada bab 1 Bab 1 tingkatan 3. Okey, kemudian soalan 3, tokoh berikut telah ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau Tengku Abdul Rahman. Penabalan tersebut telah dilakukan oleh siapa? Adakah oleh Bugis, atau adakah oleh British, ataupun adakah oleh Sepanyol, ataupun adakah oleh Belanda? Yang mana satu? Okey.
So, first of all, kita boleh buang negara-negara yang tak berkaitan. Contohnya apa? Kita boleh buang Sepanyol. Apa hal Sepanyol ada dekat sini? Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. So, kita boleh pilih sama ada Bugis atau British ataupun juga dengan Belanda. Yang mana satu? Okey. Baik, so sila pilih jawapan. Siapakah yang telah melantik mentabalkan Sultan Johor Riau ni, Tunku Abdul Rahman sebagai Sultan Johor Riau? Iaitu, okey, jawapannya adalah, okey, apa jawapan dia? Okey, Abdul Rahman, betul. Okey, jawapannya adakah A, B, C, D? Okey, Amiral, betul. Alip, betul. Okey, Adam, betul. Bagus, bagus, bagus. Bagus Adam. Lain-lain. Yang lain boleh jawab, tulis dalam grup chat cikgu. Betul Abdul Rahman. Betul Abdul Rahman. Yang lain-lain boleh tuliskan. Okey, dot salah. Dot salah pula. Dot betul. Sorry. Ekwan Haziq betul. Zarif Irfan. Okey. Jawapan kamu kurang tepat. Kurang tepat kerana apa? Kerana Tengku Abdul Rahman ini dia tidak ada kaitan dengan negara itu. Tak ada kaitan. Yang ada kaitan dengan negara itu adalah Tengku Husin. Ingat tak? Tengku Husin. Ingat anak Sultan Mahmud ada dua. Tengku Abdul Rahman dan Tengku Husin. Tengku Abdul Rahman ini ditabalkan oleh dua buah negara itu. Iaitu itu dan itu. Manakala Tengku Husin ditabalkan oleh siapa? Oleh negara lain tu kan. So, yang mana satu Tengku Abdul Rahman ini? So, Adlina, salah Adlina. Okey. Zarif Irfan. Okey. Kan cikgu dah pangkah dah Spanyol tu. Kenapa kau ambil yang tu juga? Okey. Wan Damia betul. Amjad, salah Amjad. Okey. Amjad salah, Zarif Irfan pun salah. Nur Edlina salah. Nur Edlina salah. Okey. Baik. Mungkin ramai yang tak jelas. Cikgu, saya tak faham sangatlah. Okey, sebenarnya cuba kamu buat penilaian sendiri Okey. Kamu ingat tak? Okey, Sultan Johor Riau ada dua orang anak. Tengku Abdul Rahman dengan Tengku Husin. Betul? Tengku Husin itu yang dia lambat. Ingat balik cerita. Dia lambat datang semasa pengkebumian bapa dia. Sultan itu. Maka oleh sebab itu, Tengku Abdul Rahman telah ditabalkan menjadi Sultan Johor Riau. Dan disokong oleh orang-orang ini. Ada dua. Sama ada Bugis, British ataupun Belanda. Dua ada dua. Jadi bila Tengku Husin dah balik, dia tengok adik dia, Tengku Abdul Rahman ni dah jadi Sultan, dia bawa diri. Stanford Raffles datang. Stanford Raffles tahu cerita pasal ni. Stanford Raffles yang panggil Sultan Husin, Tengku Husin tadi, datang ke Singapura. Stanford Raffles lah yang telah mentabalkan Tengku Husin menjadi Sultan Johor yang kedua. Nampak tak? Jadi siapakah yang menabalkan Tengku Abdul Rahman ini? So Nur Edlina dan Adlina jelas tak? Serta Amjad dan juga Zarif Irfan. Perasan tak? Ya, Zarif Irfan. Jawapannya adalah yang itu. Tak jelas, bagi tahu. Di situ penilaian yang kamu kena buat. Penilaian yang kamu kena buat. So, nombor 3 telah pun terjawab. Kalau kamu tak tahu lagi, tanya Baik. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Tindakan berikut berkaitan dengan langkah yang diambil oleh pentadbiran British, iaitu menubuhkan India Office. Apakah kawasan yang berada di bawah kawalan pejabat tersebut? British telah buka satu office. Faham betul-betul di India, nama pun India Office. Di negara India. So kawasan-kawasan di kawasan Asia Tenggara ini akan duduk di bawah India Office. Negara mana agaknya yang duduk di bawah kawalan office ni? Adakah Burma? Adakah Indochina? Adakah Thailand? Ataupun adakah Pakistan? Senang saja.
Kalau kamu nak tahu jawapan dia, okey, kita tahu bahawa ini adalah pentadbiran untuk tanah-tanah jajahan British ya. Tanah jajahan British. Jadi, yang mana satu tanah jajahan British? Atau yang mana satu bukan tanah jajahan British? Kita tahu satu-satunya negara yang tak pernah dijajah negara apa? Negara apa kat sini yang tak pernah dijajah? Thailand. Yes, Thailand tak pernah dijajah. So confirm Thailand tak ada dalam tu. Okay, Thailand tak pernah dijajah. Sampai sekarang tak pernah dijajah. So tak mungkin dia di bawah pentadbiran British. Tak mungkin. So tinggal Burma, Indochina dengan Pakistan. So yang mana satu? Ya, betul Abdul Rahman. So yang mana satu? Okey, insya-Allah jawapannya adalah ya, Bak kata Alif, Alif betul. Alif betul. Amjad salah. Maira betul. Maira. Jap. Maira betul. Okey, Abdul Rahman betul. Okey. So yang mana satu? Amira Ruslan betul. Betul Amira Ruslan, bagus. Adlina salah. Okey, Wan Damia betul. Okey, Dot salah. Yang salah cuba betulkan balik yang salah tu cuba betulkan, cuba fikir balik. Yang lain-lain, yang mana satu? Harus diingat harus diingat negara-negara seperti Vietnam, seperti Laos, Kemboja, ketiga-tiga negara ini dipanggil Indochina. Tiga-tiga ni, Vietnam, Laos, Kemboja dipanggil Indochina. Dan negara-negara ini di bawah France. Di bawah France. Jadi kalau macam tu jawapan dia apa? Okey, Adrina dah jawab betul dan juga Dot pun dah jawab betul. Supaya benda ni clear. Okey, this is bagaimana kamu menilai pilihan jawapan. Okey. So soalan nombor 4, okey, walaupun mungkin kamu tak pernah ingat tapi kamu boleh analisa soalan-soalan dan pilihan jawapan dia. That's how you answer the questions. Macam tu. Baik. So soalan nombor 4 ramai yang dah jawab. Okey. Soalan nombor 5. Kawasan-kawasan berikut kaya dengan hasil bijih timah, iaitu sepenyih dan beranang. Pada awalnya ia adalah sebahagian daripada kawasan-kawasan mana? Adakah Sungai Ujong? Adakah Kuala Lumpur? Ataupun Sungai Selangor? Ataupun Kuala Kubu Baru? Okey. Kalau ini soalan sebenarnya senang, dia ada kaitan dengan geografi. Kamu tahu semenyih dengan beranam, kedua-dua ni dekat Kajang. Kajang ni berdekatan dengan Nilai. Okey, iaitu bersempadan dengan Negeri Sembilan. Jadi, bila kamu fikir macam tu, mustahil Sungai Selangor. Sebab Sungai Selangor jauh. Okey, jauh dekat Kuala Selangor tu. Kuala Kubu Baru pun jauh. Jauh. Ya, betul Abdul Rahman. Kuala Kubu jauh. Jadi antara A dengan B, yang mana satu? Okey. Antara A dengan B, yang mana satu? So kita nak tengok jawapannya. Okey, Adlina kata okey, bagus Adlina. Ikhwan Haziq betul. Okey, Abdul Rahman betul, Adlina betul. Okey, yang lain. Boleh bagi. Adam betul. Adam betul. Lagi. Boleh beri jawapan. Boleh beri jawapan. Jangan takut. Amjad. Okey. Kan cikgu cakap kan Jad? Kan sebenarnya dengan beranang ni jauh ke Kajang. Nak dekat dengan Nilai. Mustahil lah dia berdekatan kawasan tu. Mustahil. Betul tak Amjad? So Amira Ruslan betul. Bagus. Zarif Irfan betul. Bagus. Macam tu lah. Cara berfikiran tu. Cara berfikir tu betul. Okay. So nombor 5 dapat tak? Amjad dapat tak Amjad? Boleh faham Amjad? Macam mana kita nak menilai jawapan dia? Okay, boleh Okay, itu cara dia. Okay, so kamu boleh tandakan jawapan yang kamu telah buat. Dan kita pergi kepada soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 antara berikut.
Okey, siapakah tokoh awal yang dilantik untuk menggantikan pemerintahan Sultan Ali di Perak? Okey, ini yang mana cikgu? Okey, ini adalah bab yang ketiga. Iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Perak. Negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, bab 3. Okey. Jadi kita tahu bahawa bila Sultan Ali yang tertinggi dia telah mangkat, maka yang dikatakan perlu menggantikannya adalah yang mana? Okey. So, kita boleh buang antaranya. Yang paling penting kita boleh buang apa tahu? Kalau kita tengok nama dia, Raja Yusof, Raja Ismail, Raja Mahdi, Raja Abdullah. Kita boleh buang apa tahu? Kita buang Raja Mahdi. Sebab apa? Bukan Raja Mahdi cerita kat Kelang ke? Apa pasal ini cerita kat Perak? So tak ada kena-mengena. Raja Mahdi kat Kelang. Kan Raja Mahdi dengan Raja Abdullah dia berperang tu kan? Itu di Kelang. Ini di Perak. So confirm bukan C. So kita pilih pula antara A, B ataupun D. Okey, baik. So yang mana satu? Kita buang lagi salah satu. Mana satu ni? Raja Yusof. Aku tak pernah dengar pun Raja Yusof ni. Kan? Kita buang. Okey, yang tak pernah dengar. Tinggal Raja Ismail dengan Raja Abdullah. Yang mana satu? Mula-mula sekali dilantik oleh siapa? Okey, so kita tengok jawapan dia. Okey, Abdul Rahman betul, Zarif Irfan betul, Ikhwan Haziq betul. Dot salah. Okey, Nur Edlina betul. Lain. Yang mana satu? Raja Ismail ke Raja Abdullah? Okey, boleh berikan jawapan dalam grup chat sekarang untuk kita semak sama-sama. Tak apa, buat secara direct message. Tak ada rugi apa pun. Anjad salah. Adlina salah. Okey, Adlina salah. Adlina, A tu cikgu dah buang awal-awal dah. So kamu tak patut pilih A Kristina, salah. Kristina salah. Yang mana satu? Okey. Ramai yang keliru. Lupalah tu. Cikgu faham, lupalah tu. Okey. Adlina betul. Adam salah. Kamu ingat tak kisah iaitu bila Sultan Ali dia mangkat, maka siapa yang naik? Ada seorang raja tu naik menjadi sultan. Tetapi raja seorang lagi dia tak puas hati. Dia kata apa? Mana boleh, patutnya aku. Kenapa kau pula yang naik? So dia tak puas hati, dia pergi jumpa British untuk buat perjanjian supaya apa? Supaya dia dapat jadi raja. So raja ini buat perjanjian dengan British iaitu perjanjian Pangkor dengan Andrew Clark untuk dia dapat naik tahta. So raja yang telah dilantik tadi terpaksa turun. Nampak tak? Kalau korang tahu dua-dua watak ni, korang tahu siapa dia ni. Siapa yang paling awal. Dia mesti macam tu nya. Okey. Baik. So nombor 6. Siapa? Nombor 6 siapa? Okey, Amira Roslan salah. Ya, betul Ayu. Betul Ayu. Pandai. Alip, salah Alip. Okey, soalan nombor 6 tu salah. Okey. So, Adlina betul, Kristina salah. Okey. So jawapan dia adalah yang satu lagi tu. Betul lah Adam. Betul. Okey. This is how kamu nilaikan satu-satu. Tahu cerita dia, kamu tahu kaitkan dia, kamu dapat jawab. Alright. Soalan nombor 7. Kita tengok apakah peranan ataupun fungsi penjawat-jawatan berikut di Kelantan iaitu Tok Kuang. Tok Kuang ni adakah mentadbir jajahan atau menguruskan hal adat? Hal adat melantik pembesar negeri atau mengetuai majlis mesyuarat. Melampau sangat dah tu. Mustahil lah Tok Kuang ni mengetuai majlis mesyuarat. Buang yang mustahil. Okey, kemudian adakah C melantik pembesar negeri? Bukan melantik pembesar negeri ni adalah sultan-sultan ke? Kenapa pula dia yang melantik pembesar negeri? Confirm salah. Buang.
So tinggallah A dengan B. Yang mana satu? Okey. Baik. So jawapan dia adakah A atau B? Tok Kueng. Ya. Yeah. Okey. Dot kata jawapan dia tu Kristina. I don't think jawapannya itu. Wanda Mia. I don't think jawapan dia itu Wanda Mia. Dicampur siap. Okey. Dicampur si adalah B. Pembenda kau ni. Okey. Okey. So, okey, jawapannya adalah okey. Sebenarnya jawapan dia ikut tak ingat tu. Baik. Nama pun Tok Kueng. Kueng tu maknanya apa? Yang tentang adat. Tentang adat. Jadi jawapannya apa? Macam kamu tahulah. Okey. Dia Tok Kueng ni sama macam apa tahu? Dekat Sabah Sarawak, kamu ingat tak? Tuai rumah, kelunan maren, peran lepuh. Diorang buat apa? Diorang menguruskan adat kan? Samalah tu macam Tok Kueng ni. Sama. Jadi nombor 7 jawapannya apa? Okey, so jawapannya Alif betul, Abdul Rahman betul, Adam betul, okey, dan Ikhwan Haziq betul, Adlina pun betul. Betul Adlina? Okey. So buat penilaian macam tu. Right. Soalan ke-8. Okey. D itu siapa selalunya? Okey, yang mengetuai majlis mesyuarat kebiasaannya adalah para pembesar ataupun juga kita kata sultan lah. Sultan pun mengetuai majlis mesyuarat. Okey, mengetuai majlis mesyuarat. Okey. Soalan nombor 8. Pernyataan berikut berkaitan dengan langkah awal yang telah dilakukan oleh British di Johor, iaitu mewujudkan jawatan X dalam pentadbiran kerajaan Johor. Apakah jawatan tersebut? Langkah awal dilakukan oleh British. British. Di mana? Di Johor. So British wujudkan jawatan X dalam pentadbiran kerajaan Johor. Apakah jawatan tersebut? Adakah konsul? Adakah residen? Adakah penasihat am? Ataupun juga residen general? Okey. Kalau kita tengok jawapan ini, kita tahu kita boleh buang dua yang confirm salah. Iaitu kita boleh buang residen. Sebab residen ada di negeri-negeri Melayu bersekutu je. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Mana ada kat Johor? Residen boleh buang. Kemudian residen general pun kita boleh buang. Sebab apa? Residen general ada di negeri Melayu bersekutu. Kan? Yang tak ada Johor. So boleh buang residen dengan residen general. Tinggallah konsul dan juga penasihat am. Yang mana satu lebih kita kata lebih sesuai. Konsul atau penasihat am. Okey. So kalau kata penasihat okey, baik. So kalau kita lihat di sini Ikhwan Haziq. Ikhwan Haziq memang. Ikhwan Haziq tolong betulkan jawapan okey. So Abdul Rahman betul, Kristina betul, kemudian Ayu pun betul, Amira. Bukan yang itu. Amira Roslan bukan yang itu yang lagi satu. Nur Adlina betul, Adlina juga betul. Ya betul Ikhwan Haziq dan juga Adam pun betul. Okey, jawapan dia yang itu. Jelas Amjad bukan. Apa itu konsul? Konsul ni sebenarnya adalah penasihat juga. Penasihat juga. Tapi dia penasihat yang kita kata lebih rapat sikit lah. Dia sebab itu konsul. Kamu tahu tak kenapa dipanggil konsul? Macam counselling lah. Counselling kenapa? Dia memberi nasihat, betul tak? Counselling dia dengar, dia beri nasihat, betul tak? Dia panggil counselor, betul? Kalau di pemerintah konsul. Macam itulah. Okay. So dot jawapannya adalah C, betul. Okay. Ya, okay. Amjad. Salah ya Amjad. Sila betulkan jawapan kamu. Right. Okay. Baik, soalan nombor 8 kita dah jawab. Soalan nombor 9. Raja berikut berkaitan dengan langkah awal yang telah dilakukan oleh British di Johor, iaitu kaum X mengamalkan sistem kesukuan. Ini salah ni jawapan ni.
Ada pula kan. Okey, langkah awal iaitu British di Johor. Apa pula British di Johor? Ini cerita tentang rakyat Sarawak. Kan? Soalan ni pelik betul lah kan. Baik, so bukan di Johor ya. Okey. So bukan di Johor. Ini semua di Sarawak. Bukan. Okey. Okey. Sila kita jangan tengok dia punya ni yang ini kadang-kadang tak ada kaitan. Kamu tengok yang ini dengan yang ini tak ada kaitan. Kaum X mengamalkan sistem kesukuan. Apakah kaum yang dimaksudkan? Okey. Okey. Cikgu, okey. So ada soalan. Kenapa Sultan Johor menandatangani perjanjian dengan British untuk menjadi negeri naungan? Adakah Sultan didesak? Ya, betul. Sultan didesak untuk menjadi negeri naungan. Dan dia menerima sebagai status negeri naungan kerana naungan itu adalah negeri yang dilindungi oleh British, bukan negeri yang dijajah. Sebab tu Sultan Johor menerima jugalah. Kerana apa? Kerana telah didesak dan juga menerima hakikat bahawa negeri naungan itu adalah negeri yang dilindungi sahaja, bukannya dijajah. Baik. Sistem kesukuan, Kayan, Bajau, Murut dan juga Kadazan Dusun mengamalkan sistem kesukuan. Yang mana satu? Kayan, Bajau, Murut, Kadazan Dusun. Okey, aduh pening ni. Okey, Bajau iaitu di Sabah. Okey, di Sabah. Okey. Kayan tak logik. Okey, baik. Murut. Okey, Murut juga di Sarawak. Kadazan Dusun di Sabah. Kayan dengan Murut di Sarawak. So, apakah kaum yang dimaksudkan yang mengamalkan sistem kesukuan? Okey. So, kalau kita nak buang, kita boleh buang yang berkaitan Sabah, iaitu Bajau dan juga Kadazan Dusun. Kita boleh buang yang ini, kita boleh buang yang ini. Okey. So, antara Kayan dengan Murut, yang mana satu? Okey. Kalau yang mengamalkan sistem kesukuan, kebiasaannya kaum-kaum yang berada di pedalaman. Dan kawasan yang berada di pedalaman itu, iaitu di kawasan hutan itu, jawapannya adalah lebih terarah kepada kalau kita tengok dia cenderung ke arah jawapannya yang itu. So kalau kita lihat, baik. Rahman, kenapa kamu rasa tak logik? Okey. Ayu, betul Ayu? Amira Ruslan, betul? Adam, salah Adam. Kristina, okey, betul. Murut bukan Sabah ke? Okey. Dan, okey, ya betul. Nope. Dan Nur Elina, ya betul. Okey. Oh, tak. Kayan Sarawak. Okey, Bajau, Kadazan Dusun di Sabah. Murut di Sabah ke di Sarawak? Murut. Murut bukan Sarawak ke? Murut Sarawak lah. Murut Sarawak. Okey. Baik. Zari Irfan betul, Amirul betul. Okey. Kau ingat tak yang ni? Tentang Sabah. Oh, okey. Baik, dia tanya tentang Sarawak. Kau ingat tak yang perasan tak yang apabila James Brooke dia meluaskan kuasa. Bila dia meluaskan kuasa, ingat tak dia ada satu kisah di mana dia telah meluaskan kuasa dengan menghapuskan penentangan orang Murut. Bermakna orang Murut adalah daripada negeri Sarawak. Betul? Jadi itu penilaian kita. So, kaum yang dimaksudkan yang mana? Dot salah. Abdul Rahman betul. Dan juga kita lihat Sarifah pun tak tahu. So di antara dua tu. Antara Kayan ataupun Murut. Tapi cenderung ke arah kaum yang tinggal di kawasan pedalaman lah. Dia mengamalkan sistem kesukuan. Baik. Ya betul Amira Ruslan, betul.
Baik, 10. Kawasan yang dikuasai oleh tokoh berikut di Sabah, iaitu Datuk Kurunding. Datuk Kurunding ni sebenarnya adalah di kawasan yang mana? Ini mudah aja ni. Okey, kalau nama-nama yang famous itu adalah bandar. Okey, kita tahu Lahad Datu bandar. Okey, Kudat pun bandar. Tak mungkin di bandar. Tak mungkin di bandar. Okey, Datuk Kurunding ni dia tokoh bebas. Dia ketua bebas. So sama ada Marudu ataupun Tongko. So jawapannya apa? Amira Roslan, ya betul. Okey. Betul tu. Okey, Amira Roslan. Ayu, ya ke? Ayu. Okey, Kristina dan Adam, betul ke? Abdul Rahman, betul ke? Are you sure? Adam. Okey. Bagus. Amjad, are you sure? Takut lah. Okey. Adlina dan Amira. Okey. Baik. Ramai yang lupa lah tu. Ramai yang lupa, betul tak? Ramai yang lupa. Tak apa. Okey, sebab benda ni fakta kan. Benda ni fakta. It's okay. Okey, cikgu bawakan kamu kepada, okey, kita tengok sendiri kepada soalan soalan ini daripada sudut buku teks. Betul ke cikgu? Yang mana jawapan dia? Senang je. Benda ni daripada mana cikgu? Daripada bab yang kelima. Bab kelima iaitu tentang penguasaan barat di Sabah dan juga Sarawak. So, cikgu tunjukkan kepada kamu. Okey, adakah jawapannya yang itu? Jom kita tengok. Inilah dia Sabah dan Sarawak. So, kalau kita lihat di sini, okey, sistem kesukuan dan sebagainya. Okey. Dan kalau kita lihat kejap. Okey. Baik, sistem pentadbiran Sarawak, okey, dan juga di Sabah. Okey, di Sabah iaitu di sini. Okey, dan kita lihat sistem ketua bebas. Okey, nampak tak? Okey. Kan cikgu cakap yang ini, okey, dengan yang ini. Manakala yang ini dengan yang ini. Okey, nampak tak? Sekarang nampak tak? Jadi sebab itu Amira Sharafana, Dot dan juga Nur Edlina, sila betulkan jawapan kamu. Bukan tu. Adam betul. Abdul Rahman, betulkan balik. Adam. Okey, Kristina, betulkan balik. Okey. So, okey. Bagus, bagus. So, so jawapannya adalah iaitu okey. Okey, iaitu berkaitan dengan ini. Okey. So, jawapan dia yang itu. Betul Zarif Irfan. Betul. Okey. Ingat Datuk Kerunding tu. Baik, so 10. Okey, kita dah jawab soalan nombor 11. Okey, tindakan berikut dilakukan oleh pentadbiran Brooke di Sarawak. Okey, Brooke, kamu bulatkan dan Brooke telah bahagikan Sarawak kepada beberapa bahagian. Okey, dia ada bahagian 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bahagian kedua terdiri daripada kawasan yang mana? Adakah Sungai Baram ataupun Batang Lupar ataupun Simanggang ataupun juga Terusan? Yang mana satu? Bahagian kedua ini daripada kawasan mana? Macam mana nak ingat cikgu? Tak faham lah cikgu. Okey, baik. Sungai Baram, okey, dia berhampiran dengan Brunei. Okey, dia berhampiran dengan Brunei. So, okey, secara umumnya kalau kamu nak tengok peta Sarawak, sebenarnya kan peta Sarawak kan dia macam ni. Okey, dia macam ni okey, ni Sabah. Okey, dia macam tu. Amboi cantiknya aku punya peta. Okey, ini Brunei. Kemudian dia begini dan begini dan begini kan. Okey, begini betul. Sabah dan Sarawak lebih kurang lah. Okey. Baik, perasan tak kalau kamu perhatikan, okey, James Brooke sebenarnya dia dapat tanah mula-mula bahagian satu kat sini.
Okey, ini bahagian 1. Kemudian dia dapat bahagian 2 kat sini, bahagian 2. Kemudian dia dapat bahagian 3 kat sini. Ini bahagian 3. Kemudian dia dapat sini bahagian 4. 4 sini. Dan yang terakhir dia dapat bahagian sini. Bahagian 5. Sungai Baram sebenarnya terletak di kawasan sini. Sungai Baram terletak di kawasan sini, Sungai Baram. Jadi dia tanya soalan. Soalan itu berkaitan bahagian mana? Soalan itu berkaitan bahagian kedua. Take note bahagian kedua. Terdiri daripada Sungai Baram, confirm salah. Confirm salah. So, adakah Batang Lupar atau Simanggang ataupun Terusan? Okey, baik. So, sila pilih jawapan kamu. Adakah 2, 3 atau 3, 4? 2, 3 atau 3, 4. Yang mana satu? Sama ada C ataupun D. Okey, boleh jawab sekarang. Okey, Adam. Okey. Are you sure, Adam? Lain-lain? Okey. So, Abdul Rahman kata, okey. Are you sure, Man? Are you sure? Okey, Adam pun tak sure. Dah tukar lah. Ramai yang lupa lah ni. Okey. Amira Roslan. Iaitu dia kata jawapan tu juga. Okey. Jadi, kalau kita nak lihat adakah betul jawapan kita itu, jom kita tengok kepada buku teks ini. Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini, untuk jawapan soalan ini, sebab dia spesifik bahagian kedua, bahagian ketiga kan. Jadi cikgu tahu ramai yang mungkin tak ingat. Okey. Nampak tak sini? Okey. Iaitu okey. Okey, mana satu? Okey. So membahagikannya kepada 5 bahagian dan kita akan tengok 5 bahagian bentuk pentadbiran di Sarawak. Inilah dia. Okey, ni dia. Okey. Okey, nampak tak ni? Bahagian kedua. So spesifik pada bahagian kedua, okey, di kawasan ini. Nampak tak? Kan cikgu tandakan tadi. Okey. Bahagian kedua iaitu ada yang ini, okey, dan juga ada yang ini. Okey. Jadi itulah jawapan dia. Okey, iaitu yang mana? Okey, tahu-tahu je lah. Okey. So jawapannya adalah ya, betul. Betul. Adam, jawapan kamu yang pertama tadi betul. Amira Ruslan pun betul. Abdul Rahman pun betul. Adam pun betul. Zarif Irfan. No. Okey. Zarif tadi pun betul. Zarif pun betul tadi. Okey. Zarif pun betul tadi. Okey, Edlina pun betul. Bagus. Alright. So, penilaian satu-satu tu penting ya. Dan kita tengok soalan nombor 12. Anda mengadakan lawatan ke kawasan berikut iaitu kawasan Sadong. Okey, apakah hasil galian yang diusahakan di kawasan tersebut semasa pendudukan Brooke? Adakah emas, perak, biji besi dan juga arang batu? Yang mana satu? Okey, kita boleh buang 2 yang confirm salah, iaitu biji besi dan juga perak. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa di Sarawak kurang bahan bahari. Yang banyak antara A dengan D. So, yang mana satu? Yang mana satu antara A dengan D? Ni soalan 12 ni. Yang mana satu? Okey, Man, betul Man? Betul. Yang lain-lain? Dia kata apa tahu? Hasil galian. Hasil galian. So, yang mana satu? Man, yang lain-lain? Kristina, betul Kristina? Okey, lain-lain? Boleh cuba? Yang lain-lain? Antara A ataupun D? Yang mana satu? Okay. Semua diam aja. Pening aja cikgu.
Amira Roslan, no. No. Zarif Irfan, ya, betul. Lain-lain? Alina, no. Alina. No. Ni. Maira. No. Amjad, ya. Betul, Amjad. Ayo. Okey. Baik. Biasanya keluar dalam okey, 11 jarang. Okey, sebenarnya soalan-soalan 11 dengan 12 ni jarang keluar dalam bentuk PT3, jarang. Memang jarang. Okey. Sebab kalau kita lihat soalan-soalan ni dia terlalu spesifik. Soalan PT3 sebenarnya dia tak terlalu spesifik macam ni sebenarnya tau. Dia jarang terlalu spesifik macam ni. So kalau terlalu spesifik macam ni menyebabkan soalan-soalan ini sebenarnya berarah sederhana dan arah sukar. So jaranglah dia bagi soalan PT3 macam ni. Jarang. Okay, so kamu jangan risaulah. Tapi cikgu cuba berikan soalan begini supaya sebagai satu pendedahan. Pendedahan tak apa, salah tak apa. Kan kita sama-sama belajar. Macam tu. Okay, faham? Okay. Baik. Tak apa. Okay. So ramai dah jawab betul pada soalan 12 tadi. Soalan 13. Tanaman berikut telah diusahakan secara komersial di Kuala Selangor iaitu kelapa sawit. Dan tanaman tersebut melibatkan pengusaha yang mana? Allah, ini senang. Ini senang. Gunakan first impression kamu. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, iaitu macam mana nak tahu jawapan ni cikgu? Kamu tengok kat mana? Kat mana? Okey, Kuala Selangor. Tahun bila? 1917. Bermakna confirm kat situ. Kat mana? Abdul Rahman, betul. So kita boleh buang. Okey. Amerika Syarikat, ada Amerika Syarikat kat Malaysia mai? Kita boleh buang. Tak ada dengar pun Amerika Syarikat. Okey, Perancis pun tak pernah dengar. Negara kita ni pernah datang British ataupun Belanda. So yang mana satu? So Alip betul, Adam betul, Adlina pun betul. Zarif Irfan pun betul. Okey, Portugis. Mana ada Portugis kat sini? Okey, Portugis dia awal lagi. Portugis hanya untuk menguasai Melaka sebagai pusat perdagangan. So dia bukan nak ambil pertanian ataupun bahan-bahan galian, tak. Okey, betul Amjad, betul Dot. Ya, pernah datang. Tetapi hanya pada tahun-tahun 1511 sampai ke tahun 1642 kalau tak salah cikgu. Okey, untuk menguasai Melaka tu je. Okey, so 13 kita dah jawab. Okey, kita dah buat penilaian. 14. Pernyataan berikut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh kuasa barat di negara kita, iaitu mewartakan proklamasi 111. Okey. Okey. Oh, ya ke? Cikgu muka surat 140. Okey. Okey. Baik. Okey, bagus Amira Roslan. Ada argument kat sini. Bagus. Okey. Bagus tu. Okey, sekejap. Cikgu tengok balik berkaitan dengan kamu punya muka surat 140. Okey. Mulalah ni. Mana pula? Okey, baik. So kita tengok di sini. Okey. Okey. Okey, kita tengok. Jarang keluar soalan-soalan macam ni. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada point nombor 6. Okey, terima kasih banyak kepada Amira dan Amirul Roslan kerana membantu cikgu. Terima kasih banyak Okey, baik. Sila betulkan fakta kita sebab jarang keluar yang macam ni. Baik, anda lihat point dia kat sini. Okey, pemodal Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor pada tahun 1917. Okey, pemodal Perancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor pada tahun 1917. Bermakna cikgu mengalami kesilapan fakta. Minta maaf. Okey. Okey.
Jadi okey, biasalah cikgu sendiri pun kadang-kadang lupa juga kan. Okey. Dan okey, pemodal Perancis okey menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor pada tahun 1917. So, sila betulkan jawapan kamu. Jawapannya adalah C. Okey. Iaitu Perancis. Terima kasih banyak Amira dan Amirul Ruslan okey untuk membantu. Okey, terima kasih banyak. Sebab poin-poin macam ni jarang. Okay, of course. Kalau kita sekali imbas, kita akan pilih yang ini. Betul? Sekali imbas. Jarang keluar. Memang jarang sangat. Jarang sangat dia ambil niche untuk bagi setiap fakta point tu kan. Dia ambil yang sikit-sikit. Jarang. Tapi set ni mungkin set yang dia ambil okay, bahagian-bahagian niche tu lah. Dan kita pula yang bincangkan. Tak apalah kan. Kita sama-sama belajar. Alright. Okey, soalan 14. Pernyataan berikut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh kuasa barat di negara kita, iaitu mewartakan Proklamasi 111 pada tahun 1889 dan perwataan tersebut melibatkan negeri apa? Ini lagi pening. Okey, mungkin kamu akan kata, cikgu saya tak pernah dengar Proklamasi 111 ni cikgu. Tak pernah dengar. So ini kat mana ni cikgu? Okey. Perwataan tersebut melibatkan negeri apa? Adakah negeri Sabah, Sarawak, Pahang ataupun Perak? Yang mana satu? Jadi kalau kita lihat di sini, okey, baik. Jom kita lihat, adakah kamu yakin Sabah Sarawak ni ada kaitan dengan proklamasi British? Okey, pada tahun 1889. Proklamasi ni. Adakah Sabah Sarawak? Soalan bab 6. Ya, bab 6. Yang mana satu? A. Ada Sabah. Amir Roslan kata pun Sabah. Okey. Baik. Dia terlalu detail, so kita terpaksa refer kepada di proklamasi ini ya. Okey, proklamasi. Okey, di Sabah ataupun di Sarawak. Okey, ini bukan H.N. Ridley, bukan. Okey, pentadbiran barat. Okey, proklamasi. Yang ini di Sabah. Okey, pada tahun 1889, proklamasi yang ketiga, okey, perlindungan hak pribumi telah diwartakan dan ianya berada di Sabah. Ianya berada di Sabah. Jadi soalan tadi adalah berkaitan dengan terlibatnya negeri di Sabah. Ini soalan-soalan yang kita kata sebagai soalan-soalan ni kalau keluar menangis ni. Kalau keluar soalan ni menangis korang ni. Sebab dia ambil poin yang sangat niche ya. Yang sangat kecil ke dalam. Baik. Soalan 15. Sumbangan tokoh berikut masih diingati sehingga kini. Abdul Rahman bin Imam Noh, beliau dikenali sebagai apa? Ini kita tak perlu tengok buku teks lah, kita tahu. Yang mana satu? Okey, adakah Tok Janggut atau Datuk Bahaman atau Yang Tuan Antah atau Haji Abdul Rahman Limbo? Baik. Kalau kita tengok, kita boleh buang dua iaitu Tok Janggut confirm kita boleh buang. Sebab Tok Janggut nama dia Abdul Hassan, bukan Abdul Rahman. Adakah Datuk Bahaman atau Yang Tuan Antah? Confirm bukan Yang Tuan Antah. Okey, ataupun Haji Abdul Rahman Limbo. Antara B atau D. So, kalau kita lihat, Amira Roslan dah jawab betul. Okey, Adlina kata betul, Abdul Rahman pun kata betul juga. Yang lain-lain? Yang lain-lain, nombor 15, yang mana satu? Okey, antara B ataupun D. Okey, B ataupun D, yang mana satu? Okey. Jadi, Amjad pun betul, Amjad. Lain. Cuba teka yang mana satu? Ambil yang mana satu? B ataupun D? Adam betul, Dam. Betul, Amjad betul, Amjad. Adlina betul, bagus. Soalan ni memang soalan yang first impression ya, yang boleh jawab terus. Bagus.
Ya, Adam. Bagus, Adam. Okey. Okey, bukan dot, bukan dot. Bukan. Okey, bukan. Alright. Baik, soalan 16. Kita lihat di sini. Okey, tokoh berikut berperanan membantu perjuangan Mat Saleh di Sabah iaitu Mat Satur. Bagaimanakah nasib yang dialami oleh tokoh tersebut? Apakah nasib dia? Adakah dipenjarakan atau dilucutkan jawatan, melarikan diri ke Sarawak? Ya, apa dah dia bersabar lari diri ke Sarawak? Okey, lucut jawatan. Mat Satur mana ada jawatan? Sama ada dipenjarakan atau mati terkorban. Mana satu? Boleh pilih. Abdul Rahman dah menjawab. Okey, bagus. Alip. No, Alip. No. Adlina betul. Okey, Adlina betul. Dot betul. Amira Roslan betul. Tak ada, tak ada. Tak ada. Okey, bagus Adam. Okey, Zarif Irfan betul. Bagus. Okey, bagus. Kamu meneka jawapan tu ya, mengambil jawapan yang betul. Bagus. Okey. Baik. Kita teruskan dengan soalan 17 sampai 20 je ni. Baik, perjuangan rentap berjaya ditamatkan oleh Brooke. Perjuangan berlaku selepas Brooke melancarkan serangan kali yang keberapa? Okey, serius lah Man. Serius ke Man? Ah, ah, Okey. Baik, Adam, betul Dam. Amira Roslan betul. Alip, apa Alip? Abdul Rahman betul, Adam betul, Adlina betul, Adam. Okey betul tak? Betul. Kan? Kita tahu kan, kita dah belajar hari tu. Berapa kali serangan tu barulah berjaya untuk menghalau rentap daripada tempat dia. Betul Alif. Jangan tengok ABC ya. Tengok berapa. Sebab susunan dia nampak tak? Kedua, ketiga, kedua, ketiga, kelima, keempat. Kan pelik? Kan? So kena tengok dia punya pilihan jawapan. Jangan kau tembak aje. Ya betul Kristina, betul. Ada Frasa. Oh, I see. Betul Adam. Memang betul. Okey. Betul. Amjad, bukan Jad, bukan. 18. Okey, tokoh berikut telah mencadangkan penubuhan Malays Girls College. Cadangan tersebut dikemukakan semasa Durbar. Durbar di mana? Durbar ni adalah mesyuarat raja-raja. Kat mana? Adakah Durbar di KL atau Durbar di Pekan Pahang atau Durbar di Kelang ataupun Durbar di Seri Menanti Negeri Sembilan. Okey, untuk kalau Malay Girls College, kemudian oleh Sultan Hishamuddin Alam Shah, ini adalah Durbar di mana? Okey. Confirm bukan Durbar di Kelang. Okey. Dan juga bukan Durbar di Kuala Lumpur. So antara di Pekan ataupun di Seri Menanti Negeri Sembilan. Apa jawapan dia Amira Roslan? Okey, bagus Amira. Abdul Rahman pun bagus, betul. Okey, Alip bagus Alip. Okey. Dan seterusnya, ada nak jawab lagi? Amira Rosan, Abdul Rahman, Amjad. Okey. Soalan macam ni jarang keluar. Jarang keluar. Amirul, bagus Amirul. Bagus. Okey. Baik. Soalan 19. Falsafah berikut dipegang oleh pembesar kerajaan Johor. Johor tetap Johor. Siapakah yang dimaksudkan? Okey. Adakah Sultan Ibrahim? Adakah Sultan Abu Bakar? Atau adakah Datuk Abdul Rahman bin Anda? Atau Datuk Muhammad Ibrahim Munshi? Yang mana satu? Okey. Nama pun falsafah berikut dipegang oleh pembesar. Kalau pembesar, confirm bukan Sultan Ibrahim. Sebab Sultan Ibrahim Sultan lah. Dan confirm bukan Sultan Abu Bakar. Bukan. Antara C ataupun D. Yang mana satu? Johor tetap Johor. Yang mana satu? Amirul, are you sure Amirul? Are you sure? Itu jawapan dia. Zarif Irfan, are you sure?
Are you sure jawapannya itu? Okay. So Alif dah jawab, Abdul Rahman pun dah jawab. Okay. Okay. Amjad. Okay, baik. So yang mana satu? Antara dua tu. Sekejap Hello. Salam. Tunggu Medi lah jap. Kau dah naik tak? Okey, jap. Bagi masa dalam 15 minit. Okay. Okey, baik. Jawapan dia apa? 19. Okey, jawapannya adalah okey, iaitu jawapannya adalah betul. Amirul betul. Zarif Irfan, Alif sila betulkan Abdul Rahman Amjad okey, betul Edlina. Zarif Irfan pun betul. Okey. So okey, so itu jawapan dia untuk soalan 19. Sebab kedua-dua ini adalah pembesar. Okey, pembesar Johor. Abdul Rahman bin Andak pembesar, Datuk Muhammad Ibrahim Mushi pembesar. So yang mana satu? Dan soalan terakhir, soalan 20. Muka surat berapa cikgu? Nanti kamu lihat pada bab yang bab terakhir, bab 8. Cuba tengok bab 8. Okey. Dan 20. Regimen Percubaan Askar Melayu telah ditubuhkan oleh pentadbiran British di negara kita. Regimen tersebut pertama kali diperkenalkan di negeri mana? Regimen Askar Melayu. Okey, di mana? Adakah di Johor, Negeri Sembilan, Terengganu dan Melaka? Yang mana satu? Okey. So kalau kita lihat, adakah di Negeri Sembilan? Okey, ataupun adakah di Johor atau Melaka? Okey. Soalan-soalan ni mencabar betul lah sampai satu tahap kena tengok buku kat B sebab ada Port Dickson. Pandai. Okay. Sebab Regimen Percubaan Askar Melayu ni berada di Port Dickson. So sudah tentu dia berada di negeri yang bukan ada Port Dickson. Okay, iaitu bukan di Johor dan juga bukan di Terengganu. Sama ada Negeri Sembilan atau Melaka. Sebab ada orang kata Port Dickson tu di Melaka. Ada orang kata dulu Port Dickson tu di Selangor. Mana satu? Okey. Port Dickson di Melaka Nani? Betul. Kristina betul. Ali betul. Okey. So betul. Jawapan dia. Amira Roslan, betul. Zarif Irfan pun betul. Okey. Amirul betul. Okey. Baik. Inilah soalan-soalan yang telah kita bincangkan, iaitu berkaitan dengan soalan-soalan objektif. Tapi terus terang cikgu cakap, soalan-soalan dia memang soalan-soalan yang jarang-jarang sangat keluar. Jarang-jarang sangat keluar. Jadi dia punya soalan pun aras dia adalah aras yang sukar Aras yang sukar. Jadi tak apa masalah, tak ada masalah pun kan sebenarnya. Kita boleh jawab kan. Cuma kalau betul-betul soalan PT3 dia akan masuk bab form 1, form 2 dan juga form 3. Form 1, form 2, form 3. Macam tadi kalau kita tengok tidak ada langsung form 1 dan form 2. Hanya form 3 semata-mata. Jadi cikgu nak tanya kamu, kepada yang dah exam. Kepada yang dah exam, soalan kamu keluar form 1, form 2 tak? Keluar tak form 1 dengan form 2? Dalam soalan objektif. Dia keluar tak? Kepada yang dah jawab soalan peperiksaan. Anyone? Ada keluar tak bab form 1 dan juga bab form 2? Okey, Rahman kata tak masuk form 1 dan form 2. Yang lain-lain? Yang lain-lain? Ada tak masuk bab form 1 dan form 2? Amirul kata masuk. Okey, Amirul kata masuk. Okey. Baik. Okey, bagaimana dengan Kristina, Nukman Adaha, Ahmad Faiz dan juga Iman Daniel? Masuk juga form 1, form 2. Okey. Masuk bab 7 dan 8. Bab form 1 dan form 2. I see, masuk cikgu. Bermakna kalau masuk daripada bab 1, bab form 1 dengan form 2, kebiasaannya soalan tu sedikit mudah. Sedikit mudah lah.
berbanding dengan soalan-soalan yang fokus kepada tingkatan 3 saja. Tapi yang paling penting kita kena banyakkan latihan itu sebenarnya. Okey, banyakkan latihan. Sorry tak masuk. Okey, oh tak masuk. Okey, tak apa. It's okay. Semua pun